Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nazura Ahmad dalam sesi libat urus SK St. Mary tentang pengoperasian pembukaan sekolah fasa keempat. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Razin bin Majidin telah mengeluarkan kenyataan pengoperasian semula sekolah berikutan Kuala Lumpur dan beberapa negeri lain telah memasuki fasa keempat Pelan Pemulihan Negara. Menurut beliau, sekolah yang memasuki fasa keempat akan memulakan persekolahan mulai 1 November 2021 secara penggiliran. Maklumat lanjut, kita akan bersama Cik Ngan Waifan selaku Guru Besar SK St. Mary, Puan Haliza Abdul Hamid selaku Guru Penolong Kanan Pentadbiran, Datin Siti Nurliza binti Nur Syam, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, dan akhir sekali bersama Puan Nur Azizah binti Abdul Aziz, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum SK St. Mary. Dipersilakan. Selamat sejahtera kepada semua ibu bapa penjaga SK St. Mary. Saya Cik Ngan, Guru Besar SK St. Mary, ingin mengucapkan kepada semua ibu bapa, apa khabar? Semoga semua sihat, selamat. Wherever you are safe. Alright? So, hari ini kita akan membuat satu sesi libat urus bersama dengan saya dan penolong-penolong kanan saya supaya kita boleh memberikan info, maklumat yang lebih terperinci tentang pengoperasian pembukaan sekolah St. Mary. Are you ready? Okay. Saya ada 4 perkara untuk disampaikan. Yang pertama sekali ialah tentang pematuhan SOP di sekolah bagi semua warga sekolah. Jadi murid-murid dan guru-guru dan setiap warga sekolah diwajibkan memakai face mask seperti yang saya pakai sekarang. Lebih-lebih lagi digalakkan kalau ada double mask. Bagaimana pula dengan ibu bapa yang nak berbekalkan face shield kepada anak? Boleh ke cikgu? Boleh. Tapi mesti ada mask di dalam. Bukan sekadar pakai face shield sahaja. Mesti ada mask. Okey? Jadi yang pertama sekali ialah tentang memakai face mask adalah wajib sepanjang masa di sekolah, ya. Dan digalakkan juga setiap warga, setiap murid membawa hand sanitizer-nya sendiri. Masing-masing bawa. Boleh menggunakannya bila-bila masa sahaja. Dalam kelas ataupun sedang menunggu ibu bapa balik, waktu balik, no issue. Bawalah hand sanitizer sendiri. Right. Seterusnya, bila murid masuk ke sekolah pada awal pagi, iaitu datang ke sekolah sebelum 7.30 pagi, ya. Dah jadi tabiat ada yang sudah bangun lewat. Okay, start to train now. Wake up early, girls. Wake up early, alright? Okay, baik saja datang ke sekolah. Seperti biasa, kita akan ambil suhu badan setiap murid. Jadi, murid-murid mesti datang dalam keadaan yang sihat. Jika terdapat suhu badan murid melebihi 37.5 darjah Celsius, maka kita akan ada saringan seterusnya dan tindakan seterusnya yang akan diterangkan oleh penolong kanan hal ehwal murid saya, iaitu Datin Siti Nurliza. Ya, sabar ya, nanti dia akan terangkan. Right. Saya dengan gembiranya untuk memberitahu semua ibu bapa dan penjaga sekolah, keadaan premis atau prasarana sekolah adalah ready, siap, iaitu dalam bilik darjah, meja-meja, kerusi disusun dengan baik dengan mengambil kira faktor perjarakan fizikal 1 meter. Begitu juga di kantin, tandas dan tempat-tempat bilik khas, semuanya telah kita siapkan dengan sebaiknya
untuk menerima kehadiran murid ke sekolah, murid-murid ke sekolah. Sebenarnya kami pun tak sabar-sabar menerima kehadiran murid sebab sekolah sunyi sepi kan berbulan-bulan ini. So, kita sangat menunggu ketibaan murid-murid ke sekolah. Jadi datanglah ke sekolah kerana prasarana sekolah sudah siap menanti anda. Dan seterusnya, kalau ada ibu bapa yang tak faham lagi, tak jelas tentang pematuhan SOP ini, sekolah telah sediakan satu lampiran FNQ, Frequently Asked Questions, yang akan dilampirkan bersama-sama nanti. Ibu bapa boleh baca dengan telitinya untuk mendapat penerangan yang lebih jelas. Baik, perkara yang kedua yang ingin saya sampaikan, ini sangat penting ni. Saya kena jelaskan dengan slowly, dengan perlahannya, iaitu tentang jadual penggiliran kehadiran murid-murid ke sekolah. Apakah maksudnya jadual penggiliran ini? Mari saya definisikan. Ia bermaksud murid-murid hadir secara bergilir-gilir ke sekolah mengikut minggu, bukan hari, mengikut minggu. Why? Kenapa? Supaya kehadiran murid-murid adalah 50% enrolment sekolah dalam satu-satu masa seperti yang telah ditetapkan oleh pihak KPM, Kementerian Pendidikan Negara. Ini pasti akan menimbulkan persoalan kepada ibu bapa. How? Bagaimana? Baik, di sini saya terangkan apa maksudnya 50% enrolment murid. Sebagai contoh, kita akan bahagikan murid-murid kepada dua kumpulan. Contoh, kelas 1 seroja yang mempunyai murid 36 dalam satu kelas. Kita akan bahagikan dia kepada kumpulan A yang mengandungi 16 orang murid, kumpulan B 16 orang murid. Jadi, pada satu ketika masa, iaitu dalam minggu itu, murid-murid kumpulan A, satu seroja, akan datang ke sekolah secara fizikal. Hadir physically in school. Manakala kumpulan B, murid-murid satu seroja, akan belajar secara PDPR. R tu rumah. Maka dalam keadaan ini, kita telah pastikan kehadiran murid adalah 50% di sekolah, 50% di rumah. Inilah yang dimaksudkan bergilir-gilir datang. Jadi minggu yang pertama kumpulan ini, minggu yang seterusnya kumpulan yang berlainan. Kita akan berikan jadual. Ibu bapa jangan risau. Kami akan sediakan satu jadual yang lengkap bermula daripada 1 hari bulan November sampailah ke tarikh 10 Disember 2021. Kumpulan mana yang datang, tahap mana yang datang, yang berada di rumah, kumpulan mana, kita akan jelaskan dengan terperincinya dalam jadual penggiliran kehadiran murid. Ya, kita akan lampirkan bersama-sama. Right. Pada 1 hari bulan November 2021, Sekolah St. Mary telah tetapkan murid-murid tahap 1. Tahap 1 maksudnya tahun 1, 2 dan 3. 3 tahun ini yang datang ialah kumpulan B. Kumpulan B. Kumpulan A jangan datang. Kumpulan A berada di rumah. Jadi pada 1 November, 2 November, murid-murid tahap 1 dari kumpulan B akan hadir ke sekolah, manakala murid-murid tahap 2, tahun 4, 5 dan 6 sambung terus dengan PDPR-nya
di rumah. Harap ibu bapa ingat, pada awal bulan November ini hanya 2 hari sahaja persekolahan, iaitu 1 dan 2 November, Isnin dan Selasa. Rabu hingga Jumaat adalah cuti Deepawali. So jangan datang, dan tiada kelas PDPR pun, ya. Faham? Jelas macam mana kita akan tetapkan jadual itu bagi kesenangan, kefahaman semua ibu bapa. Sebab pasti akan ada ibu bapa yang confused, yang keliru. Anak saya kumpulan mana ya? Bila nak datang ya? Jadi bila kita sediakan jadual itu, nanti kita akan hantar jadual ini pada hari Rabu ini, maka semua ibu bapa lihat sahaja jadual itu sudah pasti boleh faham. Kita akan menyenangkan faktor-faktor ini, info-info ini untuk semua ibu bapa. Ya. Dan pada 8 hari bulan November 2021 pula, kumpulan mana yang datang? Bergila kan? Maka kumpulan yang datang ialah kumpulan A. Kumpulan A daripada murid, daripada tahap 1 dan tahap 2. Jadi setiap tempoh itu, dalam minggu itu, hanya 50% murid sahaja. Kita ada lebih kurang 960 murid. Jadi 50% maksudnya separuh daripada 970 murid. Lebih kurang begitulah, ya. Jadi murid-murid kumpulan B pula belajar di rumah. Kumpulan A datang ke sekolah, kita panggil dia bersemuka, face to face, bersemuka dengan guru, belajar dalam bilik darjah secara fizikal. Dan kumpulan B seperti yang saya katakan berada di rumah. Ya, so 50% in school, 50% at home. Jadi soalan yang ditanya-tanya oleh ibu bapa ialah, anak saya kumpulan mana? A ke B? Alright, ibu bapa, kami akan memastikan bila kita susun nama-nama murid dalam kumpulan A dan B, kita akan mengambil kira anak-anak yang ada adik-beradik. Kalau kakak dia berada di kumpulan A di kelas tahun 6 seroja, kita akan cuba pastikan adiknya berada di tahun 4 ke, tahun 2 ke, tahun 1 ke, bersama dalam kumpulan 1. Jadi dalam tempoh masa kumpulan itu yang datang kumpulan A, tak kisahlah dia kumpulan A tahap 1 ke, kumpulan A tahap 2 ke, akan datang bersama-sama. Ini akan menyenangkan ibu bapa buat arrangement pengangkutan, transport, ataupun nak pergi taska, ataupun nak pergi home tuition dan sebagainya. Senang untuk urusan ibu bapa. Right? Kalau ada sebarang pertanyaan, bolehlah tanya guru kelas ya, ataupun maklum kepada guru kelas. Ya, bahawa adik dia berada di mana. Tapi sebenarnya jangan risau, kita sudah ada link daripada APDM. Guru-guru kelas telah boleh menyelesaikan masalah ini. Hanya touch up sahaja. Ya, hanya touch up sahaja. Okey, itu ialah tentang nombor 2, perkara yang kedua, iaitu jadual pengiliran kehadiran murid-murid ke sekolah. Yang ketiga ialah pengisian borang Google Form ketidakhadiran murid-murid. Sekolah faham dengan ibu bapa yang merasa risau, adakah selamat saya hantar anak saya ke sekolah dalam keadaan yang pandemik ini, ataupun kita nak panggil tempoh endemik ini. Bagaimana ya? Nah, untuk ibu bapa yang masih lagi tidak pasti 100% dan tidak mau menghantar anak-anak ke sekolah disebabkan faktor keselamatan ini, apa? Jangan risau. Hanya 2 perkara sahaja ibu bapa boleh buat, iaitu ibu bapa tulis surat rasmi kepada guru kelas dengan menyatakan ibu bapa tidak mau menghantar anak
atas faktor keselamatan iaitu COVID-19. Dan catatkan di situ tarikh mula permohonan itu, contoh 1 November hingga 10 Disember contohlah. Dan menyatakan dalam borang itu dengan jelasnya nama anak, mungkin ada anak di tahun 1, ada anak di tahun 3 dan sebagainya. Sediakan 2 surat itu. Ya, satu untuk guru kelas tahun 1, satu untuk guru kelas tahun 6 contoh. Supaya guru kelas itu boleh filekan dalam file ketidakhadiran murid-murid kelas tersebut. Menyenangkan kami kan? Dan tindakan yang kedua ialah isi borang atau Google Form ini yang kita akan hantar melalui Telegram perdana. Di situ cepat-cepat isikan sebelum 23 Oktober supaya kita boleh buat penyusunan murid-murid dalam kumpulan A dan kumpulan B. Saya harap tindakan ibu bapa dalam perkara ini adalah cepat supaya kami boleh menyelesaikan atau melengkapkan senarai nama murid-murid bagi kumpulan A dan kumpulan B. So kerjasama tindakan cegas daripada ibu bapa amat kami hargai, ya. Dan ibu bapa jangan risau. Tidak ada tindakan tata tertib terhadap sesiapa murid yang tidak hadir. There is no penalty or further action. Sebab pihak KPM dan pihak sekolah faham masalah yang dihadapi oleh ibu bapa. Tapi saya minta satu perkara sahaja. Jika anak tidak datang ke sekolah, ibu bapa mempunyai tanggungjawabnya, iaitu tanggungjawab memastikan anak belajar secara PDPR, iaitu Google Classroom. Jangan bagi anak-anak kita tercicil. Sebab bila dia balik ke sekolah nanti, dia kemungkinan akan ketinggalan jauh di belakang jika tercicil pelajarannya. Okey. Perkara yang keempat ialah status vaksinasi warga sekolah St. Mary. Saya ingin memaklumkan di sini bahawa semua warga sekolah telah menerima 2 dos vaccination yang lengkap. Dari guru 100%, staf sokongan 100%, warga kantin, pengusaha kantin, kedai buku 100%. Kami cek ya status MySejahtera mereka. Begitu juga dengan pekerja-pekerja swasta kita. 100% telah di-vaccinated. Jaga sekolah 100% vaccinated. Yang sekarang dalam proses vaccination ialah murid-murid tahun 6. Itu kita tak boleh kata 100% sebab dia sedang ongoing. Jadi kita tunggulah, ya. Dan maklumat tentang vaccination ini bagi murid-murid lain akan disampaikan oleh penolong kanan hak ehwal murid saya, PK Ham saya. Dan ingin saya tegaskan di sini, setiap pelawat ibu bapa yang datang ke sekolah mesti lengkap vaccinationnya, iaitu 2 dos. Kalau tak lengkap, kita tak benarkan masuk ke kawasan persekolahan kita. Begitu ketat ya tuan-puan, sebab kami ikut SOP. Jadi daripada 4 perkara ini, saya harap ibu bapa boleh faham lebih lanjut telah lebih baik tentang pengoperasian pembukaan sekolah pada 1 hari bulan November 2021. Seterusnya saya menyerahkan libat urus ini kepada penolong kanan saya, iaitu Puan Haliza Abdul Hamid. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puan Haliza binti Abdul Hamid, penolong kanan pentadbiran SK St. Mary.
Berkaitan jadual waktu, pihak sekolah telah menetapkan jadual pengajaran dan pembelajaran di sekolah dan jadual pembelajaran di rumah PDPR adalah sama seperti jadual yang murid-murid gunakan sekarang. Untuk PDPR, guru-guru hanya akan memberi latihan melalui Google Classroom sahaja. Tiada Google Meet kerana guru-guru pada ketika itu berada di sekolah untuk meneruskan PDPC. Semasa PDPC di sekolah untuk mata pelajaran tasmik, murid-murid Islam akan belajar seperti biasa di dalam kelas dan murid-murid bukan Islam juga akan ada program nilam. Seterusnya berkaitan waktu balik, jadual penggiliran juga pihak sekolah telah tetapkan dan ibu bapa boleh rujuk lampiran yang akan disertakan dalam Telegram. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Datin Siti Nurlisa binti Nur Syam, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid SK St. Mary. Baiklah. Saya akan meneruskan beberapa perkara berkaitan dengan SOP yang perlu diikuti oleh warga sekolah seperti yang telah dimaklumkan oleh GB saya tadi. Jika anak tuan-puan semasa membuat saringan suhu untuk masuk ke sekolah dan didapati mencapai suhu 37 darjah 37.5 darjah ke atas, murid tersebut akan diambil suhu sebanyak 3 kali dan direhatkan selama 5 minit setiap kali suhu diambil. Jika kali ketiga didapati suhunya masih melebihi 37.5, pihak sekolah akan bawa murid tersebut ke bilik isolasi. Jika mendapat kebenaran dari ibu bapa untuk membuat saringan kendiri COVID-19, pihak sekolah akan melakukannya. Dan hasilnya sekiranya positif, pihak sekolah akan melaporkan kepada PKD yang terdekat dan menelefon ibu bapa untuk tindakan selanjutnya. Bagi murid yang tiada surat kebenaran, pihak sekolah akan menelefon ibu bapa murid untuk dibawa balik ke rumah dengan segera. Untuk pengetahuan ibu bapa, borang kebenaran untuk kit saringan COVID-19 akan dilampirkan dalam grup kelas sebelum sekolah beroperasi. Perkara kedua, berkaitan dengan pakaian. Sekiranya pakaian seragam atau uniform tidak muat, boleh pakai pakaian yang bersesuaian dan kemas seperti baju t-shirt PJ sekolah ataupun baju sukan sekolah dengan seluar track, berkasut sekolah dan perlulah bersesuaian. Dimohon jangan gunakan selipar. Berkaitan dengan pelitup muka, wajib dipakai setiap masa, sebaik saja masuk pintu utama sekolah. Pemakaian face shield juga dibenarkan. Nanti tuan-puan boleh rujuk kepada lampiran FNQ sekolah untuk maklumat lebih terperinci berkaitan pengoperasian pembukaan sekolah dan SOP yang dijelaskan dengan lebih lanjut lagi. Perkara ketiga, berkaitan kantin. Murid digalakkan membawa makanan dan minuman sendiri. Murid juga boleh membeli makanan di kantin yang telah siap dibungkus dengan pematuhan SOP. Pastikan anak tuan-puan membawa wang secukupnya. Murid akan membeli makanan di kantin dan naik ke kelas dan makan pada waktu rehat serta dipantau oleh guru-guru bertugas. Murid juga digalakkan membawa sudu dan garpu sendiri. Perkara keempat, kedai buku. Untuk kedai buku, kita akan buka kepada murid sahaja daripada pukul 8 hingga pukul 11.30 pagi. Ibu bapa perlu sediakan wang secukupnya untuk membeli alatan, buku tulis, baju ataupun seluar sukan. Lampiran senarai harga barang yang ada kami akan upload dalam kelas tuan-puan, anak tuan-puan. Jadi tuan-puan boleh rujuk kat dalam tu. Kalau sekiranya tuan-puan tak rasa murid tahun 1 tak boleh pegang duit, tak ada masalah, tuan-puan boleh PM guru kelas. Minta tolong pada guru kelas. Perkara kelima, berkaitan dengan buku teks. Sehingga kini, hinggalah
bulan Februari tahun 2022, buku teks masih dalam jagaan anak tuan-puan. Diharap ibu bapa cakna dan sentiasa ingatkan anak-anak supaya menjaga buku teks dan dalam keadaan baik dan tidak menghilangkannya. Pemulangan buku teks akan dimaklumkan kemudian. Dan perkara yang saya rasa terakhir untuk bahagian unit ahli wang murid adalah pelaksanaan vaksinasi. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 kebangsaan bagi kanak-kanak berumur 12 hingga 17 tahun, di mana dasar pemberian imunisasi ini adalah bagi kanak-kanak dari darjah 6 hingga tingkatan 5 yang diberi secara percuma dengan kebenaran bertulis daripada ibu bapa atau penjaga. Pemberian vaksin adalah Pfizer seperti yang diluluskan oleh NPRA. Objektifnya adalah melindungi kanak-kanak dan membolehkan sekolah dibuka untuk beroperasi dengan selamat. Vaksinasi hanya diberi kepada murid yang cukup umur 12 tahun mengikut bulan dia lahirkan. Contoh, pada 15 Oktober lepas anak tuan-puan berumur 12 tahun tepat. Maknanya, anak tuan-puan layak menerima vaksinasi dengan kebenaran bertulis. Kemudian, tindakan seterusnya, ibu bapa perlu daftar MySejahtera setelah cukup umur 12 tahun dan sekolah akan daftar dalam portal Heroka untuk mendapat tarikh temu janji yang diberikan oleh KKM. Jadi, tuan-puan boleh buka selalu MySejahtera kalau cukup umur, tengok, kemudian ikut seperti yang tertera dalam MySejahtera. Saya rasa setakat ini untuk hal ehwal unit M. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Puan Nur Aziza binti Abdul Aziz, penolong kanan co-curriculum Sekolah Kebangsaan St. Mary. Dari unit KOKO ada 3 perkara yang akan saya sentuh. Yang pertama, pelaksanaan aktiviti co-curriculum. Pelaksanaan aktiviti co-curriculum bagi tahun 2021 telah dapat dilaksanakan dengan lancar secara atas talian, iaitu sebanyak 5 kali bagi unit beruniform, 5 kali kelab dan persatuan dan 5 kali sukan dan permainan. Oleh itu, murid-murid tahap 2 iaitu tahun 4, 5 dan 6 tiada lagi aktiviti co-curriculum sebelah petang pada hari Rabu. Maksudnya, aktiviti co-curriculum telah tamat untuk tahun 2021. Walau bagaimanapun, anak tuan-puan boleh menyertai pertandingan-pertandingan yang diiktiraf oleh KPM pada peringkat negeri, kebangsaan atau antarabangsa secara atas talian. Pastikan anak tuan-puan memaklumkan sebarang pertandingan yang disertainya kepada guru kelas dan jika ada sijil, hantarkan salinan sijil tersebut. Hadiah-hadiah pertandingan dan sijil-sijil yang disertai di peringkat sekolah dan daerah akan diberi apabila bersemuka di sekolah. Yang kedua, tentang PAJSK, iaitu pentaksiran aktiviti jasmani sukan dan co-curriculum bagi tahun 2021. Tempoh pentaksiran setiap tahun ia akan bermula pada 1 Januari hingga 31 Disember. Jika anak tuan-puan ada menyertai pertandingan secara online semasa PKP, tolong maklumkan kepada guru kelas atau guru unit masing-masing untuk tindakan pengisian data PAJSK. Jika ada sijil, tolong photostate dan serahkan sekali sebagai evidence. Dan yang terakhir ialah tentang SEGA. SEGA adalah aktiviti latihan kecergasan fizikal dan biasanya kita laksanakan 2 kali setahun iaitu bulan Mac dan bulan Ogos. Tapi untuk tahun 2021 tiada aktiviti SEGA untuk murid-murid sekolah rendah. Bagi untuk sekolah menengah, cuma tingkatan 5 sahaja yang terlibat dengan aktiviti SEGA. Itu saja dari saya, unit KOKO Sekolah Kebangsaan St. Mary. Terima kasih. Begitulah rumusan-rumusannya daripada setiap penolong kanan Sekolah SK St. Mary.
jelaskan Puan area-area atau perkara-perkara, topik-topik yang diberi oleh setiap penolong kanan. Kita akan lampirkan FNQ, Frequently Asked Question, jadual penggiliran kehadiran murid, Google Form kehadiran murid, jadual balik berperingkat, senarai nama murid kumpulan A dan kumpulan B, lampiran kit saringan kendiri COVID-19, surat pemakluman pembukaan sekolah dalam Telegram perdana bersama-sama dengan video ini. Tapi senarai nama murid kumpulan A dan B hanya boleh dibekalkan minggu depan sebab kami sedang menunggu feedback daripada ibu bapa tentang kehadiran atau tidak kehadiran anak-anak tuan-tuan ya. Harapan kami ialah pengoperasian ini dapat dijalankan dengan lancar, baik dan selamat. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua penolong kanan saya, guru-guru, semua warga sekolah yang telah membantu menyediakan prasarana dan segala persiapan yang diperlukan untuk pengoperasian pembukaan sekolah pada 1 hari bulan November 2021. Jika ada sebarang pertanyaan atau nak minta penerangan yang lebih lanjut, ibu bapa bolehlah menghubungi guru kelas directly sebab semua guru kelas akan faham tentang pengoperasian pembukaan sekolah, ataupun boleh merujuk kepada penolong kanan yang berkenaan ataupun saya untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut. Kami cuba membantu, sedia membantu sebaik yang boleh supaya pengoperasian pembukaan sekolah ini adalah berjaya bagi semua pihak. And most of all, to our girls who are coming back, I believe they are very excited to come back, even though for the last month, which is November, before the year ends. Sekian, terima kasih, stay safe, everybody, take care, bye. Kembali bersama saya. Sudah pasti murid-murid tidak sabar-sabar untuk kembali ke sekolah. Diharapkan dengan pengumuman awal 2 minggu sebelum sekolah dibuka ini akan memberi semangat kepada murid-murid dari segi minda dan fizikal. Selamat kembali ke sekolah. Sekian sahaja sesi libat urus tentang pengoperasian semula pembukaan sekolah. Sekian, terima kasih.